بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada malam ni untuk kuliah maghrib kita sambung kepada pembacaan kitab yang bernama Pedoman Sembahyang Berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah. Kitab yang kita baca ni bermula pada halaman 28. Muka surat 28 yang ke-8. Masalah yang ke-8 daripada masalah makmum wafiq. Pada malam yang lalu kita dah bincang 5 masalah makmum wafiq yang disepakati oleh para ulama mutaakhirin dalam mazhab kita Syafi'i, bahawa 5 masalah yang kita bincang itu adalah masalah makmum wafiq sepakat ulama kita. Kemudian ada beberapa masalah yang menjadi khilaf di kalangan ulama kita, antara Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Imam Ramli kita. Kedua-dua ulama, sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama mutaakhirin kita, ada beberapa masalah yang menjadi khilaf di kalangan dua tokoh tersebut. 2 masalah daripada 3 itu sudah kita bincang. Masalah yang ke-8, makmum yang lupa ia makmum itu akan dirinya jadi makmum. Makmum yang duduk belakang imam, dia terlupa sekejap, tengah sembahyang molek-molek, tak sedar ataupun terlupa bahawa dia tu makmum. Dia lupa tu kat mana? Walhal sedangkan makmum itu ia di dalam sujud umpamanya. Sebagai contoh, sujud itu sebagai contoh di mana makmum itu terlupa situasi diri dia, tidak sedar dia itu makmum. Sebab apa? Mungkin khusyuk sangat ke, ataupun mungkin di mari sembahyang dah kadang kepala dia macam-macam benda. Bini baru sudah marah ke, bini beletar ke dia, mari-mari ke sejid, dah ingat ke benda apa, tiba-tiba dia terlupa dirinya makmum. Sedar tak sedar, kemudian teringat ia makmum tu baru sedar. Sedar bila? Maka tiada berdiri ia makmum daripada sujud, tidak bangun ia daripada sujud. Maksud berdiri sini tidak bangkit daripada sujud, melainkan imamnya rakaat atau hampir rakaat. Maka situ. Ini masalah ke-8. Masalah yang ke-8 ni ialah ketika mana makmum itu berada di sujud yang kedua. Kita ambil contoh pada rakaat pertama. Kita ambil contoh. Masa rakaat pertama dia molek-molek dengan imam. Imam takbir Allahu Akbar, makmum pun takbir Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, makmum pun baca doa iftitah, sama, tak ada masalah langsung. Imam baca Fatihah, makmum dengar. Kita ambil contoh sembahyang gaib atau sembahyang syak. Bila imam baca Fatihah, makmum dengar. Selepas habis Fatihah, makmum pula baca Fatihah. Selepas tu imam baca surah. Selesai. Peringkat tu selesai, tak ada masalah. Comel lotan. Makmum dengan imam. Imam rakaat, makmum rakaat. Imam iktidal, makmum iktidal. Imam sujud pertama, makmum pun turun sujud pertama. Sama molek. Imam sujud duduk, imam duduk antara 2 sujud, makmum pun duduk antara 2 sujud. Imam sujud yang kedua, makmum pun sujud yang kedua. Bila sujud yang kedua itulah
berlaku kepada makmum sesuatu yang luar jangka. Apa dia? Dia dah ingat. Pada peringkat awal molek-molek ada khusyuk. Masa sujud yang kedua tu entah macam mana dia terlupa sekejap diri dia tu sebagai makmum. Dia pun sujud lama. Mungkin dia sujud lama dalam keadaan dia ingat dia seorang. Dia pun sujud lama kan. Sujud juga. Mungkin khusyuk sangat dia tu. Dia baca sampai 11 kali tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 11 kali. Lepas habis tu dia tambah pula lagi. Allahumma subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Dia tambah pula doa tu. Sebab dalam sujud ni disunatkan bukan sekadar kita bertasbih, bahkan disunatkan berdoa. Kau boleh gabung dua tu comel. Kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau imam ada akad kepala lagi contoh, kita baca 3 kali dah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dah. Imam sujud lagi, kita pun tambah sikit lagi Allahumma ighfirli ataupun Allah subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Tambahlah doa tu. Sebab dalam sujud adalah tempat yang paling hampir dengan doa. Okey. Masa dia sujud tu dia tak teringat, dia pun sujud lama. Sambil-sambil dia baca doa begini-begini, tak sedar imam Allahu akbar, naik ke rakaat yang kedua. Makmum tu tak sedar. Dia baca lagi. Baca. Habis dah. Habis dah. Kalau kemudian doa-doa ataupun tasbih, zikir yang sepatutnya dibaca dalam sujud. Dia bangun. Bila dia angkat kepala, wah ni tak ada orang dah ni. Orang diri belakang dah. Habis orang diri belakang dah. Jadi dia pun angkat kepala, dia bangun untuk naik rakaat kedua. Bila dia sampai, imam pun Allahu Akbar, rokok dah setara. Kita pun dah kita tanya tak, kan tidak dengar imam baca surah. Contohlah, kita kata boleh belaka, betul lah imam naik rakaat kedua, mic rosak atau black out ke, boleh jadi belaka. Ataupun kalau kita rasa nak mudah faham, kita ambil contoh rakaat imam naik rakaat keempat. Masa rakaat ketiga sujud belaka, imam pun naik rakaat keempat. Tak dengar bacaan imam, kan bacaan slow. Jadi makmum tadi dah sedar, dia pun naik, imam rokok dah. Ataupun dia naik bismillahirrahmanirrahim, imam pun Allahu akbar rokok. Maksudnya tak sempat habis bacaan Fatihah ataupun tak dah langsung. Okey, itu masalah yang kita sebut dia lupa tentang diri dia sedang sembahyang, sedang dia menjadi makmum dalam rokok tadi. Itu satu masalah. Masalah kita bincang yang yang minggu lepas, makmum semabur. Kalau kita kira bahasa Terengganu semabur ataupun terkeliru bila dia dengar Allah, bila dia dengar imam Allahu akbar takbir, dia ingat ke imam takbir untuk duduk tasyahud awal, dia pun duduklah. Duduk pun tak kurang, duduk belakang dinding, alik dinding, tak puasa, tak nampak. Okey. Imam pun takbir sekali lagi Allahu akbar, dia ingat ke imam bangkit daripada apa tu? Daripada daripada qiyam, daripada tasyahud kepada qiyam. Dia pun baru sedar masa imam takbir kali pertama, imam naik, dia ingat dia tasyahud, dia pun duduk tasyahud lah. Dia baca tahiyat awal, baca. Imam pun Allahu akbar. Dia ingat ke imam bangkit, dia pun naik. Naik tengok imam rokok. Itu masalah kedua. Masalah pertama tadi dia terlupa. Masalah kedua dia salah faham dengan takbir intiqal imam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, makmum yang tertidur dalam tasyahud awal. Ini kita bincang dua contoh lepas. Tengah tasyahud awal at-tahiyyat. Dah habis at-tahiyyat. Apa dah habis ni rupanya tidur. Tidur menyebabkan imam naik, habis dah tahiyat awal, dia pun macam mana ni? Maka dia pun habis dah tahiyat awal dia tu. Bila dia naik, imam pun dah nak rokok dah. Jadi 3 masalah ini kata 3 masalah ni menjadi khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Nak pakai mana satu? Dalam situasi ini tidak ada ditarjih oleh ulama, mana-mana pun boleh. Ada setengah ulama pegang pandangan Ibnu Hajar, ada setengah ulama pegang pandangan Imam Ramli. Jadi dalam situasi itu kita boleh pegang mana-mana. Nak jadi kita nak letak diri kita makmum muafiq pun boleh, nak jadikan diri kita makmum masbuk pun boleh dalam 3 masalah ni. Okey. Maka pada 3 masalah ini berlaku khilaf antara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli. Kedua-dua ni merupakan ulama agung dalam mazhab Syafi'i. Ulama yang bertanggungjawab mengemaskini dan menyunting semula mazhab Syafi'i. Sebab itulah menjadi suatu ketetapan dalam mazhab Syafi'i.
Apabila mana-mana orang yang mahu memaklumkan atau memberitahu bahawa ini adalah pandangan rasmi mazhab Syafi'i, dia mesti rujuk pandangan dua orang ulama ni. Ataupun paling-paling atas lagi dia pergi pada Imam Nawawi. Kerana tiga tokoh ni adalah merupakan ulama yang telah menyunting dan mengemasklini balik. Dia mantapkan balik mazhab Syafi'i kita. Manakala pandangan ulama-ulama dulu tidak lagi dipakai dalam bab fatwa. Jadi kalau mana-mana mufti dunia, kalau dia kata, okey saya nak beri fatwa mengikut mazhab Syafi'i, maka dia kena rujuk pada pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami ataupun pandangan Imam Ramli. Kerana kalau pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu memang mantap dan tepat dengan pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad. Manakala pandangan-pandangan ulama lain boleh kita pegang kalaulah dalam pandangan Ibnu Hajar tak ada. Tapi dalam situasi ini tidak ada yang dimuktamadkan dua pandangan itu. Pandangan Ibnu Hajar begini, pandangan Imam Ramli begini. Macam mana? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami ialah masbuk. Jadi hak makmum tiga masalah tadi masbuk. Hak mana? Hak pertama, hak makmum tidur dan tasyahud awal. Masa tasyahud awal, makmum tu tertidur. Sedar-sedar imam naik. Dia pun baca dah tasyahud awal. Dia baca tasyahud awal tu memang tasyahud itu hak dia. Kena ingat tu Bukan tasyahud yang makmum masbuk, bukan. Tasyahud makmum masbuk mana? Hak yang imam duduk tahiyat awal ataupun imam sudah berada rakaat kedua, kita kata. Lepas tu mari seorang makmum hak lambat sikit, dia pun Allahu Akbar dan baca Fatihah, dia pun rakaat sama imam, iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, imam pun sujud yang kedua dan tahiyat awal. Hak makmum tadi ni baru serakaat, betul tak? Dia pun duduk tahiyat awal juga kerana ikut imam. Hak ni kita panggil tasyahud yang dibaca oleh makmum tadi bukan hak dia, sebab dia baru serakaat. Hak ni dia tak boleh baca per habis tasyahud, bila imam naik dia kena naik. Hak yang masbuk ni, katakanlah dia tertidur. Tidur, kejut-kejut imam cacang. Aku nak baca langsung lagi. Mu tak boleh baca. Tak boleh baca dah sebab tasyahud itu bukan hak dia masa tu, sebab dia baru serakaat. Tasyahud yang menjadi hak kita kalau kita sudah berada di dua rakaat kedua. Okey. Makmum masbuk ni dia tidak boleh baca tasyahud awal sebab bukan hak dia. Kalau dia baca juga dan sengaja dia perabi, maka batas sembahyang dia sebab tasyahud awal itu bukan hak dia. Kena ingat. Dah hak ni hak mana? Hak ni hak memang tasyahud awal itu hak dia. Contoh masalah, dia mari sama dengan imam pada rakaat sama-sama. Pertama dah. Imam takbir pada rakaat pertama, makmum tu takbir rakaat kedua. Pada rakaat pertama. Bila tiba tasyahud awal, jadi sama-sama pada rakaat yang kedua dan masing-masing itu berhak untuk baca tasyahud awal dan itu hak mereka bersama. Hak imam dan juga hak makmum. Jadi dalam situasi itulah tiba-tiba makmum tertidur. Kabar-kabarnya kejut, imam naik dah tasyahud tu macam mana? Dia baca lah. Apa boleh baca pula? Itu hak dia tadi. Hak dia sebagai panggil makmum, hak dia sebagai makmum yang sudah berada di rakaat yang kedua. Dan dia bukan makmum masbuk. Okey. Dia pun baca. Memanglah kalau dia nak perabi tahiyat awal, memang bila dia naik imam akan rokok dah. Okey, dalam situasi ni bila dia naik, mungkin dia sempat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun Allahu Akbar. Itu kebarangkalian yang pertama. Barangkalian yang kedua, dia naik, imam pun Allahu Akbar rokok lalu. Jadi situasi makmum ni macam mana? Masbuk ke muwafiq? Nampak tak? Jadi kalau ikut Ibnu Hajar Al-Haytami, makmum itu masbuk. Dengan cara macam mana? Naik, sekadar mana dang? Banyak mana dang baca Fatihah? Banyak itulah dibaca, dia pun rakaat. Kalau naik imam rakaat dah, dia rakaat terus. Sekadar dia bangun qiyam, tamak lina, lepas tu dia rakaat. Jangan naik uruk lalu. Jangan. Sebab kena ada qiyam tu dulu. Sebab qiyam itu rukun. Jangan dia naik, cuma rakaat lalu. Jadi kena naik, ada qada tamak lina untuk qiyam, kemudian dia rakaat. Sebab apa? Sebab pertama, qiyam itu salah satu rukun. Dah Fatihah, Fatihah tak boleh baca dah sebab dia masbuk. Dah rukun, yang itu ditanggung oleh imam. Okey. Kemudian rakaat itu untuk dia mendapat rakaat. Kenapa? Sebab rakaat ini dia ada prasyarat dia. Rakaat mesti mari daripada berdiri. Tak ada tiba-tiba kita sembahyang rakaat lalu dah. Tak ada, mesti berdiri. Sebab tu kita kata tadi, bila naik dia kena berdiri dulu. Berdiri itu sebagai memenuhi rukun yang salah satu rukun sembahyang, baru dia rakaat. Okey. Kalau dia guna pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami,
dia rokok je lah. Sebagai masbuk pun boleh. Ataupun dia guna pandangan Imam Romli yang mengatakan bahawa itu muafiq, maka dia pun naik, dia bacalah Fatihah. Dah baca banyak mana? Baca pun habis lah. Baca sampai habis, dah imam tak apa sabak je. Imam kat mana? Baca sampai habis sebab dia tu makmum muafiq yang diuzurkan, diberi ketinggalan 3 rukun panjang. Dipegang waktu selesai masalah. Dan nak pegang mana satu? Mana-mana dua? Antara dua pandangan itu. Jadi kata Ibnu Hajar ialah masbuk, bacalah Fatihah qada sedapat. Baca hak yang boleh lah. Itu pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian rokok serta imam. Baca ala kadar hak yang mana disempat. Kemudian dia rokok serta imam. Jika dapat rokok bersama imam tetap. Serta tamak-ninah. Tetap beserta imam, maksudnya sempat bertamak-ninah bersama imam, dapat rakaat. Jika tiada tetap, jika tak sempat rokok beserta tamak-ninah, maka tiada rakaat. Itu nisbah pada makmum masbuk menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan pandangan itu boleh pakai? Ya, boleh pakai. Hal yang kita sebut tadi, 3 masalah yang menjadi khilaf di kalangan Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kedua-dua masalah itu tidak ada kesepakatan antara mereka dan tidak ada pentarjihan, walaupun sebahagian ulama menggunakan pakai pandangan Ibnu Hajar, sebahagian ulama menggunakan pakai pandangan Imam Romli tadi. Okey, boleh pakai mana salah satu sesat. Bila katakanlah hak makmum tadi dia naik, dia guna masbuk. Dia naik, bila dia nak wakak, tiba-tiba imam pun sami Allahu liman hamidah, dan rakaat. Okey. Bila tak sempat rokok bersama imam qada tamak-ninah, bermaksud dia tidak boleh rakaat. Bila tak boleh rakaat, maka mendapat ia makmum tadi akan rakaat kemudian daripada salam imam. Okey. Kalau tak dan rokok, bermaksud tidak sempat rakaat yang keberapa? Kita kata rakaat keempat lah. Tak sempat. Rakaat ketiga dan tadi kan. Bila sujud yang kedua, masalah apa dia? Masalah sama ada dia lupa diri dia semabur dengan imam takbir, ataupun dia tertidur dalam tasyahud awal 3 tu, maka dia naik. Kalau tak sempat rakaat, maka tak boleh rakaat tu, dia akan tambah selepas salam imam sebagaimana makmum masbuk yang biasa. Itu pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan berkata Syekh Romli, Imam Romli pula kata macam mana? Ialah muwafiq 3 masalah ini. Ketiga masalah itu imam makmum muwafiq kata Imam Romli. Tapi sila kita pun pegang makmum muwafiq. Bila makmum muwafiq maksudnya boleh kita habiskan Fatihah dan dibenarkan terlewat daripada imam 3 rukun panjang. Rakaat, sujud pertama dan sujud yang kedua. Macam mana cara dia? Dia sebut sesa. Maka membaca ia makmum tadi yang dalam 3 masalah akan Fatihah sempurnanya. Dinaik, dia baca Fatihah lah. Kita ambil contoh satu, apa dia? Tertidur semasa tasyahud awal. Semasa bersama imam pada tahiyat awal. Dan tahiyat awal itu memang hak makmum. Maksudnya dia memang sempat dan dia itu memang berada pada rakaat yang kedua. Dan duduk tahiyat awal bersama imam. Imam baca tahiyat awal, entah tiba-tiba makmum tu tertidur yang tidak membatalkan sembahyang. Kalau tidur nyengeng baring belakang, tu rosaklah balik awal tu. Tidur baring tu, waktu balik awal. Ni tidur memang tidur kemah. Punggung pun kemah, atas tapak kaki, apa semua, duduk iftirah dan sebagainya. Bila imam naik, dia pun bawa kejut. Tasyahud awal tak baca lagi. Dia baca. Baca. Habis tasyahud awal dia pun naik. Bila dia naik, imam pun tak Allahu Akbar, imam rakaat. Dia baru nak start bismillah. Dia kata, aku ni makmum muwafiq kata menurut pandangan Imam Romli. Bila dia kata dirinya sebagai makmum muwafiq, dia bacalah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam rakaat dah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Tebak perut kau. Nak aku ada cerita ni. Kau jadi nak panik-panik, bertialah aku semayang. Kalau imam naik dalam rakaat apa semua sekali, bolak lalu kan. Sedangkan makmum muwafiq tak perlu panik. Relax, tenang. Okey, bila imam tidak, dia masih lagi baca Fatihah. Dan dimaafkan ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang.
Sebab dikata muafiq. Sebab kita kata dia tu muafiq, maka boleh tertinggal dengan imam 3 rukun panjang. Maka dibaca lagi Fatihah, imam iktidal. Baca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun turun pada sujud yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin imam sujud lagi lah baru sekejap. Siratal ladzina an'amta alaihim. Imam pun Allahu akbar, duduk antara 2 sujud. Agak-agak dah tak. Mikir panjang lah makmum tu. Fikir dah kedok. Jangan fikir waktu dah kedok, baca dulu. Kau duk fikir dah kedok, kan dok baca pula. Baca pagi. Sedang molek wadaddallin. Imam apa panggil? Katalah masih lagi berada di sujud yang kedua. Makmum tadi Allahu akbar rakaat, imam pun Allahu akbar dah molek naik, sama ada berdiri untuk rakaat keempat ke atau naik pada ayat akhir ke, apa tak kira dah. Maksudnya makmum sempat habis Fatihah sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua. Maka makmum itu jalan macam biasa lah. Rakaat iktidal macam biasa. Walaupun mungkin imam tu baca tahiyat akhir, biar dia lah. Imam baca tahiyat akhir tak apalah. Kan tadi tahiyat awal rakaat kedua. Untuk sembahyang gari. Bila imam dah habis sujud yang kedua pada rakaat ketiga, akan jadi tahiyat akhir lah. Jadi makmum tu masih lagi mungkin apa lagi? Sami Allahu liman hamidah. Imam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sambung jalan. Imam mungkin assalamualaikum warahmatullahi, makmum tu mungkin baru sujud yang kedua. Boleh berlaku. Jadi sebab apa? Sebab makmum tadi diberi keizinan tertinggal 3 rukun yang panjang. Satu. Yang kedua, makmum muafiq dibenarkan perhabis Fatihah. Yang ketiga, selepas habis Fatihah, dia uruskan pergerakan sembahyang mengikut aturan sembahyang biasa. Maksudnya lepas Fatihah, rakaat iktidal macam biasa, jangan kira imam tu buat benda ketika itu. Sebab dia memang sudah pun habis Fatihah sebelum imam masuk kepada rukun yang keempat. Rukun ketiga apa dia? Sujud yang kedua kan. Rukun yang keempat mungkin tahiyat akhir. Jadi makmum tadi Allahu akbar rakaat, imam baru bangkit daripada sujud yang kedua. Selesai. Maksudnya makmum itu sudah sah sembahyang dia, dapat rakaat itu. Walaupun dok dan rakaat dengan imam. Sebab apa? Sebab dia dibenarkan terlewat daripada imam itu. Itu pandangan Imam Romli. Kerana mendapat siapa tadi makmum itu masa baca Fatihah pada kira-kira jika ia tiada tidur. Cuba tengok hujah pandangan Imam Romli. Imam Romli kata makmum yang tertidur semasa tasyahud akhir, tasyahud awal itu, makmum tu masih lagi makmum muafiq. Sebab apa kata makmum muafiq? Sebab pada kira-kira jika ia tiada tidur, kita andaikanlah makmum tu tak tidur. Walaupun hakikatnya dia tidur. Tidur ni bukan sengaja kita tidur. Mana ada segi duduk tahiyat awal lagi sengaja tidur. Tak jadi, dia tertidur lah. Ataupun hok kita kata dia hok yang masalah yang dia terlupa, tak sedar diri masa dia sujud tu, tak sedar diri dia tu sebagai makmum. Mungkin khusyuk sangat ke apa, tak sedar. Bila naik-naik, dia tengok imam rakaat dah. Tu juga panggil tak sengaja. Mana ketiga-tiga masalah ni ada unsur tak sengaja. Jadi Imam Romli kata, kalaulah 3 masalah tadi tidak berlaku kelupaan. Apa dia? Tertidur masa tasyahud, semabur dengan takbir intiqalat imam. Yang ketiga, terlupa masa sujud dia itu sebagai makmum. Tiga-tiga masalah ni adalah unsur-unsur terlupa, tak sedar. Maka kalaulah tidak berlaku kelupaan ini, pasti ia sebab jika ia tiada tidur dalam tasyahud, hanya bangun berdiri serta imam pada masalah ke-6. Masalah apa dia? Masalah ke-6 itu tertidur semasa tasyahud awal, halaman 28 itu. Kalau dia tidak tidur, pasti dia sempat bangun bersama imam selepas menghabiskan tahiyat. Dia duduk tahiyat bersama imam kan? Tiba-tiba imam bangkit, dia tak bangkit sebab tak tidur. Katakanlah tidak berlaku kesilapan tertidur itu, nescaya dia sempat habis tasyahud dan akan bangkit bersama imam dan akan jadi muafiq bersama imam lah. Tapi oleh kerana ada sedikit gangguan, apa dia? Tertidur semasa tasyahud awal. Tertidur ni bukan dia sengaja. Dah kata, itu kata pandangan Imam Romli. Nescaya dapat sempurna ia makmum tadi akan Fatihah. Kalau ditakdirkan dia tidak tertidur semasa tasyahud awal, pasti dia sempat berdiri bersama imam dan perhabis Fatihah.
Sebab tu saya kata Imam Ramli, dia ni saya tetap anggap sebagai makmum muafiq. Sebab tertidur ini suatu yang di luar jangka. Kita maafkanlah. Bila maaf, semacam tak berlaku. Patutnya dia sempat habis Fatihah. Itulah. Itu masalah yang tertidur dalam tasyahud. Masalah yang ke-6. Jika tidak samar, tidak keliru atasnya takbir imam. Masalah yang ke-7. Salah dengar Allahu Akbar. Ingat ke imam bangkit, imam takbir untuk duduk tahiyat awal. Sebab dia memang berada rakaat yang kedua. Biasanya lepas sujud yang kedua daripada rakaat kedua, naik untuk baca tahiyat awal. Tiba-tiba imam pakai naik terus duk baca tahiyat awal. Makmum tadi tak perasan. Imam duk tahiyat awal, dia pun duduk tahiyat awal tu, dia baca. Lepas tu, dia pun dengar lagi Allahu Akbar. Takbir yang kedua, dia ingat ke imam bangkit daripada tahiyat awal. Dia pun naik ya. Dia naik diri tengok. Lah, imam rokok. Salah. Maksudnya tersilap lah tu. Jadi tersilap kita maafkan dia semacam makmum ni kalau dia tahu imam takbir naik qiyam tak duduk tahiyat awal, dia saja dia naik juga. Kalau dia naik juga sempatlah baca tasyahud. Itu pandangan orang beli hujah dia. Yang kita kata betul juga. Sebab apa? Sebab benda tak sengaja kita maaflah. Macam gitulah. Nescaya ia makmum yang semabur tadi ataupun tersilap memahami takbir intiqalat imam itu, nescaya ia baca Fatihah selalu serta imam. Maknanya dia naik, dia baca Fatihah selalu. Dia tak akan buat tahiyat awal. Sebab kalau dia tahu imam tak buat tahiyat awal. Sekarang ni dia tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab salah sangka mungkin dia duduk jauh ke, tak dengar suara imam dia, tak nampak barisan saf ke apa semua sekali. Terlindung dan sebagainya. Dan sempurna baca Fatihah pada masalah ke-7. Dia akan sempat habiskan Fatihah dia pada masalah ke-7. Hak yang terkeliru, tersalah faham tentang takbir intiqal imam itu. Dan jika tiada lupa ia, makmum itu, akan dirinya makmum. Kalau dia tak lupa, masalah yang ke-8 itu pada masalah ke-8. Kalau dia sedar diri dia tu makmum, nescaya dia tak akan sujud lama. Bila imam Allahu Akbar, dia sedar diri tu makmum, dia naik dah. Sujud lama buat apanya? Faham kepada kita bahawa dalam semayang ni kita jangan selewat sangat dengan imam. Kalau imam habis dah rakaat, imam sami Allahu liman hamidah, kita jangan duduk tebang rakaat lama lagi. Tidak disunatkan begitu dah. Lepas imam habis bergerak, kita naik. Kadang-kadang setengah-setengah orang. Hak biasa di lama ni sujud. Imam sujud, dia pun sujud makmum, okey. Imam bangkit dari sujud, dia sujud lagi. Lama pada imam. Itu sebenarnya suatu cara yang tak betul. Walaupun kita tak kata dia membatalkan sebab dia belum lagi terlewat daripada imam 2 rukun. Tapi perbuatan itu tak tepat. Dia kena ikut cara sahabat Rasulullah SAW sembahyang. Bila Nabi bangkit, sahabat bangkit. Bukan Nabi bangkit, nengung. Tak baca panjang. Terus. Itu sifat sembahyang. Apatah lagi kadang-kadang kita tengok orang yang sujud terakhir di rakaat yang terakhir. Sujud yang kedua di rakaat terakhir. Imam Allahu Akbar duduk tahiyat akhir, dia sujud lagi. Lamanya sujud. Sebab apa? Wallahualam kita tak tahu. Sepatutnya sebagai makmum, bila imam bangkit mana-mana tempat pergerakan, kita follow selalu. Ikut je. Itu tanda kita sebagai makmum mengikut imam. Kalau rasa nak lambat, main seorang. Ustaz kasar ambak aku ke dah, bukan maksudnya kena faham status makmum itu. Jangan kita buat lebih pandai pada imam. Kena buat lebih pandai pada imam, yang jadi imam lah pula. Gitu. Itu jadi makmum. Okay. Jika tiada lupa ia, makmum akan dirinya sebagai makmum pada masalah ke-8. Nescaya berdiri ia, makmum yang tak sedar dalam sujud tadi serta dengan imam, pasti dia akan bangkit bersama imam dan membaca akan Fatihah sempurnanya. Itulah panggil kata Imam Ramli, ketiga-tiga masalah ini oleh kerana tiga masalah ini ada unsur kelupaan. Bukan kesengajaan, sengaja cerita lain. Bila ada unsur kelupaan, maka dimaafkan kelupaan itu, dikekalkan hukum asal bagi dia ialah muafiq. Maka dia boleh jadi sebagai muafiq. Alhasil, ringkas cerita, hak mudahnya kita ambil pendek je, macam mana? Ringkas kata, kesimpulannya,
makmum yang dalam 3 masalah tadi dapat masa baca Fatihah pada takdir, pada andaian saja, walaupun hakikatnya tak begitu. Hakikatnya mana? Memang dia tidur, bila dia naik tak dan hakikatnya dia terlupa diri dia masa sujud, dia tu makmum. Dia pun naik tengok tak dan dah baca Fatihah. Hakikatnya begitulah. Tapi kita boleh buat andaian bahawa oleh kerana kelupaan itu, jika tak berlaku, dia sempat baca. Maka kita pakai hukum dia tu muafiq sebab dia ada asas apa dia? Sempat baca Fatihah qada bersama imam ketika berdiri. Qada satu bacaan Fatihah ketika berdiri. Dia boleh. Sifat tu, jadi sifat itu adalah sifat muafiq, maka kita ambil hukum dia sebagai hukum muafiq. Pada tiga masalah ini di sisi Imam Ramli. Nampak? 3 masalah ni, masalah yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ada khilaf di kalangan Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ramli, sama ada itu muafiq atau masbuk. Okey, selesai yang tu. Jadi 5 masalah yang pertama, sepakat Imam Ramli dan Ibnu Hajar sebagai makmum muafiq. 3 masalah khilaf di kalangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli. Manakala masalah yang ke-9, makmum yang berhenti makmum itu kemudian daripada imamnya berdiri kerana hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Ni hak yang banyak-banyak kita berlaku dah. Makmum asal tak ada masalah. Peringkat awal memang bersama dengan imam dan baca tasyahud awal bersama imam. Dan tasyahud awal itu memang hak imam dan hak makmum. Tapi asal tu. Kalau tasyahud awal bukan hak makmum, makmum tidak ada hak untuk baca perhabis tasyahud awal. Kita kena ingat formula tu. Formula apa dia? Bila kita sebagai makmum yang mari lambat dan tasyahud awal itu bukan rakaat kita, bukan tempat kita, kita hanya duduk kerana ikut imam, tidak disunatkan perhabis tasyahud awal itu, bahkan kena ikut imam. Itu formula untuk masbuk. Tapi bagi makmum muafiq dalam situasi yang biasa, bila imam baca tasyahud awal, makmum pun baca tasyahud awal. Cumanya imam tu habis awal. Imam habis dah Allahumma salli ala Muhammad, imam pun Allahu akbar naik. Makmum tadi baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, memang dia sunat perhabis, tak ada masalah. Bila dia naik, pasti imam sampai kat mana dah agak-agak. Imam mungkin baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum baru naik tu baru nak start bismillah. Jadi agak-agak agak-agak okey. Kalau kita pasti memanglah makmum akan lewat habis Fatihah, imam tu rakaat dah. Satu. Yang kedua, agak-agak makmum tu sempat dah habis Fatihah masa imam, sebelum imam bangkit rakaat. Itu timbul isu situlah. Jadi persoalannya kita, makmum tu nak mana? Adakah dia tu masbuk ke muafiq dalam situasi dia memang habiskan tasyahud awal sedangkan imam sudah berdiri. Ni hak banyak kita berlaku. Ataupun kadang-kadang imam bila baca tasyahud awal, kadang-kadang laju pada makmum. Makmum laju dah, laju lagi imam. Bila imam naik, makmum dah habis. Makmum pun, ni sunat aba'ah ni. Dah apa je lah, berapa je lah. Tapi isunya bila berdiri nanti. Macam mana cerita dia? Kemudian berdiri makmum pun lepas habis tasyahud awal, dia pun naik. Mendapat makmum itu akan imamnya rokok. Naik-naik, tengok-tengok imam rokok dah. Sebab dia cuba perhabis tahiyat awal kan. Dan tahiyat awal itu memang hak makmum. Dia bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun Allahu akbar naik, imam pun Allahu akbar rakaat. Dah. Nak guna dah aku ni guna. Nak perhabis, nak baca Fatihah ke tak? Dengar juga. Kalau tengok kan pakai ikut imam dah. Kan aku makmum kan ikut imam dah. Dia tengok kan gitu. Kata, aku ni kan Fatihah tu wajib, dia baca Fatihah juga. Hakikatnya mana yang benar? Baca Fatihah ke atau tu rakaat bersama imam? Okey. Mendapat makmum akan imamnya rakaat atau hampir rakaat. Dan kebarangkalian juga berlaku bila imam naik pada rakaat ketiga selepas tasyahud awal, biasa imam Fatihah dia laju sikit pada makmum. Tu banyak-banyaknya. Kita naik, katalah naik sama dah. Imam tu laju sikit, bukan laju ribut dah, laju sikit. Makmum tu baca okey dah. Kalau laju juga sikit dah dengan imam tu. Tapi dah
Baca sederhana, imam tu laju sikit. Tu juga biasa berlaku. Itu isu lain sikit. Ini isu lain. Ini isu makmum cuba habiskan bacaan tasyahud awal dia. Bila dia naik, imam sudah berrokok. Maka berkata Syekh Ramli ialah muafiq. Satu. Imam Ramli kata tetap muafiq. Sebab makmum tu tak cuba apa-apa. Tasyahud awal tu memang hak dia. Dan dia memang sunat pun habis. Bila naik, tak dan dengan imam. Maksudnya tidak ada kecuali. Maksudnya maksud dia hampir macam masalah tadi. Kalaulah makmum itu tak berhabis bacaan tahiyat awal, dia nescaya sempat dia bersama dengan imam tu. Itu maksud dia. Wajib membaca makmum akan Fatihah sempurna. Kaki Imam Ramli kata, makmum sebegini boleh berhabis Fatihah dan sebagai makmum muafiq dan dimaafkan bagi makmum tadi ketinggalan dengan imamnya hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Itu satu. Jadi Imam Ramli kata mana-mana makmum yang cuba habiskan tasyahud awal, bila dia naik tiba-tiba dah habis Fatihah, ataupun imam dah hampir rokok, ataupun imam rokok dah. Kita ada 3 kan. Bila naik tasyahud awal sempat separuh Fatihah. Mungkin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun Allahu akbar rokok. Satu. Ataupun naik dan bismillahirrahmanirrahim. Imam pun Allahu akbar rokok. Dah setara satu ayat. Ataupun imam tu naik Allahu akbar naik berdiri, imam pun Allahu akbar rokok. Dalam 3 berlaku ketiga masalah yang berlaku kepada makmum tadi. Macam mana makmum? Tetap makmum muafiq. Pegang kemah-kemah aku ni makmum muafiq, berhabis je lah Fatihah tu. Dah suruh siang apa-apa. Mudah. Tapi yang ini, kalau kena setengah-setengah tersemayang di negara Arab, dia marah lalu. Dia buat apa dah ikut imam? Kan imam tanggung Fatihah kita. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dia baca ayat tu lalu, kita pun dengar, kena hadis tu. Jadi tidakkah imam itu, dia ni tugas dia sebagai imam untuk mengimami kamu. Ikut je lah dia. Betul lagi hadisnya gitu. Jadi kalau kita kena marah dia orang Arab ke orang mana-mana, dengar je lah. Saya pegang sebagai makmum muafiq. Selesai tu. Dan kata Ibnu Hajar, ialah seperti makmum muafiq. Nampak? Ibnu Hajar lain sikit. Seperti makmum muafiq, bukan muafiq. Imam Ramli kata makmum itu ialah makmum muafiq. Satu. Ibnu Hajar kata seperti makmum muafiq, tapi bukan makmum muafiq hakiki. Lain sikit. Lain sikit benih lalu. Nak pakai hak mana? Okey. Kita fahami macam mana pandangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata orang yang cuba perhabis tasyahud awal, bila dia naik dapati imam rokok, ataupun hampir rokok, ataupun dia sempat sebahagian Fatihah. Jadi tuan, status dia macam mana? Ibnu Hajar kata makmum itu hukumnya sama semacam muafiq, tapi bukan muafiq hakiki. Sama macam mana? Okey. Dia ada sama dari satu sudut yang lain tak sama. Maksudnya sebahagiannya dia ambil hukum muafiq, sebahagian ambil hukum masbuk. Hukum yang semacam masbuk. Gitu. Macam mana cara dia? Seperti makmum muafiq yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur. Maksudnya hukum macam muafiq, tapi tidak dibenarkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau muafiq kan, hukum asal muafiq boleh terlewat 3 rukun panjang. Betul tak? Perhabis je Fatihah tu dan boleh terlewat 3 rukun yang panjang. Ibnu Hajar kata dia tu macam muafiq dari sudut mana? Fatihah wajib berhabis. Fatihah wajib berhabis. Tapi tak benar ketinggalan 3 rukun. Pula. Letih sikit. Letih maksudnya kena pecuk lah Fatihah tu. Kalau mu nak dan rokok dengan imam. Jadi nampak tak? Ibnu Hajar kata awak macam muafiq. Macam muafiq mana? Kena perhabis Fatihah. Habis tu dah kalau imam lebih pada awak tu tak boleh. Kalau awak terlewat, maka sama ada kadang-kadang kena mufarakah, ataupun tidak boleh rakaat, ataupun awak kena tidak bersama imam sebab tak boleh rakaat, ataupun sempat rakaat. Kita tengok pada situasi cepat mana orang tu perhabis Fatihah. Itu panjang pula cerita dia ni. Jadi hukum je
hukum bagi makmum tadi, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ialah makmum semacam makmum muafiq, tetapi tidak dibenarkan kepadanya keuzuran 3 rukun yang panjang. Maka jika dapat sempurna ia akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, mendapat ia akan rakaat. Maksud macam mana? Kalau dia dan perabi Fatihah. Di dalam perabi Fatihah sebelum imam turun pada sujud, maksudnya sebelum dia terlewat daripada imam 2 rukun panjang, 2 rukun. Dia akan balik asal. Kita semayang tidak boleh terlewat daripada imam 2 rukun. Kita qiyam imam rakaat, qiyam lagi imam i'tidal, qiyam lagi imam turun sujud. Maksudnya terlepas pada imam 2 rukun. Terlepas batal. Tapi dalam situasi ini dia tu muafiq. Kita tak boleh kata batal tu. Sebab dia ada secebis hukum muafiq, ada secebis bukan muafiq. Begitu pula panjang cerita dia ni. Ini saya rasa kita akan kena baca semula dah, pasal panjang lagi ni cerita dia. Nanti orang nak bang lagi apa semua sekali ya. Jadi kita berhenti situ dulu. Kita ambil 2 poin dia. Ibnu Hajar berpendapat seperti makmum muafiq yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur. Begitu. Maka jika itu tafsiran cara macam mana makmum tadi bertindak untuk menghabiskan Fatihahnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna rushdak. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillah.